Welcome to 45 minutes financial literacy series. My name is Asri Yusof, President and Senior Business Advisor ABA Malaysia. Alright. Bersama saya hari ini adalah Coach Sam, Group CEO ABA Malaysia. Okay. Kita akan sama-sama berdiscuss within these 45 minutes the brand new we call it financial literacy series content for the next 3 months, October, November, December, yang specifically menjurus ke arah financial assessment, financial requirement, dan juga macam mana nak buat business plan lebih ke arah financial tu supaya lebih meyakinkan hasil daripada pandemik. So topik untuk 3 bulan ni, 6 series ni adalah bercerita tentang 6 steps to rebuild your small business after COVID-19. So 6 steps tu telah diatur dengan baik. Kalau saya boleh share poster kita tak? Dalam ni tak dapat. Okey, tak dapat. So tapi dalam Facebook kita dah ada tu. Kalau dekat Facebook ada dibuatkan part 1 atau part 6, okey, itu adalah telah diatur dengan baik untuk para audience semua, small business owners, okey, yang dah nak buat sesuatu yang baru dalam bisnes dia, sama ada bisnes lama, masih dengan bisnes lama ataupun bisnes baru. Okey. Tapi dalam kes yang ni kita lebih ke arah rebuild atau membangun semula bisnes kita yang lama tu, okey, yang masih kekal sampai sekarang, cuma nak kena dibuat dengan cara baru dan sebagainya. Alright. Jadi saya dibantu oleh Sam today yang banyak kita melihat that pengalaman for the past 15 years plus bersama business owner more than 20 sectors. Okay. Yeah. Jadi pengalaman tu kita akan take into account masa discussion hari ni. Okay, jadi dalam 6 steps ni, 6 series ni, okay, 6 series dan juga 6 step ni, kita akan cuba sebaik mungkin untuk translatekan 3 modul ni kepada 3 workshop sama, okey? Yes. Supaya pembelajaran re-education tak terhad pada this 45 minutes saja. Pasal 45 minit ni cuma not just teori tapi sebitas lalu Jadi summary. Jadi mana kita as a business owner, semua business dan keadaan resourcesnya kecil, kita perlukan satu practical yang jelas. Okay, it's not the workshop on the finance, bukan Cik Sam. Okay. Straight terus kepada assessment on the financial damage. Apa yang kerosakan yang ditinggalkan oleh pandemik itu atas bisnes kita. Okay, and then macam satu kawasan banjir lah, betul tak? Okay, besok hari tu kita bawa kertas, bawa pen, kita bawa kamera untuk tengok balik apa kerosakan dah. Mungkin parit sombak, parit pecah dan sebagainya dah. So, same goes to our business lah. Alright? Dan kita juga akan buat workshop ke arah ke topik yang kedua, which is next week. Financial funding requirement. Itu pun kita akan buat workshop pasal we believe that 45 minutes tu kita tak boleh nak terjemahkan yang terbaik pada you all semua. And the third workshopnya adalah on the business planning. Selepas 2 workshop on the financial damage assessment, financial funding requirement, terus pergi ke business planning. Jadi I hope that the audience kat luar sana, business owner, ikut serta this 6 level within 6 months, dan juga 3 workshop yang akan datang supaya lebih bersifat nampak jelas tentang bisnes sendiri, because nobody else can assist or can help our business except kita sendiri, betul tak? Because kalau kita ada consultant pun dia just datang untuk buat sebahagian, because as I said, the business need to be rebuilt, nak dibangunkan semula, betul tak? And orang yang paling tahu tentang bisnes adalah kita sendiri, kita tuan punya yang membangun pada awal dulu.
Alright. Okay, jadi bersesuaian dengan today's financial damage assessment. Alright. Apa yang kita nak bincang ini adalah macam saya kata tadi, selepas pandemik yang dah 19 bulan, okay, banyak yang ditinggalkan. Okay, basically yang ditinggal tu adalah all yang berbentuk negatif. Kalau kita tengok secara umumnya, okay, benda negatif adalah sales drop, kan, ada yang sampai kena restructure, ada sampai kena lay off, ada sampai kena pindah office from bigger to smaller office, kan, ada sampai tak ada office dah sekarang, betul tak? Sampai tak ada employee pun ada, sampai ada duit tersangkut EPF so yang dipotong gaji tu tapi tak sempat bayar, tak boleh bayar, bukan tak sempat bayar, tak boleh bayar, tak mampu bayar, betul tak? Ada yang pindah office pada big office ke small office, ada some accrual, okay, yang tertinggal, tak sempat dibayar dan tak dibayar pada tuan punya. Ada yang kekal duduk di premis sekarang tapi masih tak jelas baki-baki rental yang ada. Okay, itu adalah part of the damages, kan? Jadi damages tu jangan dilihat sebagai kita punya sales down saja, start berhenti saja, bukan yang begitu. Benda-benda yang invisible, dia panggil benda-benda yang tak nampak pun nak kena di ikut serta. Jadi macam mana nak nampak tu semua, kan? We have to see. Kita tak boleh nak buat satu rebuilding exercise dalam keadaan yang kita tak tahu, Sam. Betul tak? Okay? We need to see very clear, it must be visible. Okay? Kalau kita nak buat assessment dekat banjir, okay? Macam hari ni banjir kilat, okay? Esok nak pergi dah, okay? Esok nak pergi bawa kamera, bawa pen, semua dah. Kalau kita memilih untuk duduk kat rumah, nak buat assessment, boleh ke tak? Atau menengok video kawan-kawan bagi saja, boleh? Kalau tak boleh, kan? Dia tak tepat. Nah, mana we have to go there and see the physical atau appearance of the keadaan situasi sebenar. Situasi sebenar. Okay. Dalam kes ni sama juga. Jadi macam mana nak dapatkan visual tadi? Nak tak nak, terpaksa satu saja. The only one is update all the financial books in our company. Dengan update tu, which incorporating all the everything, accruals, prepayment, hutang sana, hutang sini, semua jadikan sebagai satu akaun yang mantap, tak? Itulah benda yang bermulanya, benda yang visual untuk kita ambil step by step dalam rebuild balik bisnes. Kat situ jugalah kita akan nampak that damage tu, Sam. Betul tak? Kerosakan tu. Contoh macam kalau biasa-biasa kita tengok kalau kereta yang berlanggar, mungkin kemek kat depan dia boleh jalan. Tak? Ada yang berlanggar sampai kemek sampai tak boleh jalan. Tak? So supaya kat bisnes pun, supaya kat bisnes pun dia ada impact kat situ tapi dia masih boleh jalan. Kan? Okay, ada impact kat sini tapi dia jalan dah tak laju. Dia ada impact kat sini, langsung tak boleh jalan. Alright, so it's not the best. The only source of information dia adalah kena datang daripada updated financial management account. So one of the benda nak kena buat sekarang adalah untuk pergi ke arah financial damage assessment tu adalah pastikan akaun kita kena mantap. So mantap tu macam mana? Adakah nak kena mantap betul sampai nak kena audit dulu ke? Bagi saya tak perlu sangat. Betul tak? Tapi janganlah sampai dia punya accuracy tu 50%. Jauh sangat. I think I would say that 10% dia punya accuracy, dia punya non-accuracy dia 10% should be okay, because apa yang kita nak adalah sesuatu yang cepat sekarang ni. Betul tak? Pasal kita nak reboot balik dalam keadaan yang lama-lama, kita tak ada masa. We don't have a luxury of time untuk duduk relax. Betul tak? Akaun yang siap mantap, kalau 90% accuracy pun tak apa dah. Pasal kat situ boleh nampak dengan jelas, boleh visual dia punya damages. Alright?
Alright, jadi secara amnya apa yang Sam boleh dapat kalau kita cerita tentang financial damage sebuah syarikat hasil daripada COVID pandemic 19 pun, based on your experience working with business owner for 5 to 6 years, especially during the pandemic tu. How was it, Sam? Okay guys, first terima kasih sebab invite saya dalam sesi pagi ni. Okay, based on apa yang kita dah discuss dan juga based on our findings working together dengan SMEs, bila melibatkan financial damage ni sebenarnya banyak perkara yang affected. So kata-kata banyak usahawan melihat dari sudut sales tu. Sales tu adalah salah satu sebenarnya. Tapi antara perkara lain juga yang perlu dilihat adalah dari segi liability. Macam kita bincang sebelum ni lah. Mungkin dari sudut contoh kalau dulu sebelum ni ability to make payment, dia punya loan repayment, ability to commit dengan compliance punya statutory reduction, so semua tu mungkin dalam keadaan sebelum ni terjaga dengan baik. So bila sampai ke satu tahap that mungkin saya percaya those usahawan yang kata-kata kat luar tu bersifat compliance, bukan purposely tak nak bayar, tapi disebabkan situasi sekarang ni lah yang kata-kata effect most of the business. Kedua adalah macam yang kita dah cakap, kita dah bincang juga sebelum ni, this pandemic sebenarnya dia magnify apa yang berlaku sebelum ni. Contoh, kalau macam sebelum ni satu business tu tak pernah ada satu updated punya financial report. So dia akan jadi lagi orang kata lagi gelap lah Gus. Lagi kelam, dia tak nampak apa ke depan tu, what's the potential cash inflow dia. Yes. Kalau lah outflow dia macam mana. Kalau lah updated pun dia bersifat setahun sekali just untuk buat income tax ke atau nak hantar kepada authority. Tapi figure tu walaupun dah up to date masa tu, dia dah bersikap history. Dia bersikap outdated dah, yang tak boleh nak guna pakai nombor-nombor tu. Betul tak? Okay. Kalau ikutkan kita punya takrifan tu, bila sebut updated tu, anything yang dah masuk 2 bulan sebenarnya dah jadi outdated dah. So of course mungkin satu bisnes yang sebelum ni tak pernah dibuat, yang macam Coach cakap tadi, setahun sekali je. Tapi kalau dia bermula dengan nak ada financial report tu, satu progress lah. But for those company yang masih bersifat yang sama, ataupun macam sekarang dah masuk bulan 10, yang last kali adalah dalam bulan 6, bulan 3 dulu last kali. Pasal balik kepada the financial literacy dalam satu bisnes tu. So adakah seorang business owner tu nak melihat updated report atau tak? Bila sebut updated ni, it's not just about numbers tadi tu terkini, tapi in first place nak kena pastikan it is comprehensive, it is complete. So bukan setakat ada updated tapi ada banyak tertinggal. Banyak tertinggal pasal terlupa nak record semua on. Itu pun kalau seorang yang mungkin dia dah tahu cara macam mana dia nak buat satu report yang jelas, at least kat situ pun dia boleh dah tulis dah untrace money ke contoh. So ada satu gap yang dia sendiri dah identify. Cuma masalah dia adalah bila tak tahu macam mana nak menyampaikan maklumat ni kepada pihak pengurusan. So satu, saya pergi balik kepada amalan the financial management practice dalam satu company itulah. If they have work culture yang memang every month report akan naik, regardless kita apa cerita sekalipun,
report akan naik. Pasal berdasarkan itulah yang pihak pengurusan akan buat keputusan sama ada should we hire more people ke, should we decide untuk reduce cost kat mana-mana ke, probably look into new supplier ke yang boleh bagi better rate. So bila coach mention pasal financial damage tadi, antara perkara juga yang kita found out during this pandemic, as what been informed by our clients, dia maklumkan cost of sale dia dah meningkat. Cost of sale dia meningkat tu sebab apa? Salah satu adalah daripada kekangan logistik. Ya, satu dari segi logistik tu. Logistik yang tersekat, yang tak boleh nak bawa daripada luar, produk daripada overseas nak diimport, so they have to find local suppliers, ataupun dalam keadaan tertentu tak dapat nak ambil supplier yang dia nak. Pasal mungkin supplier sebelum ni dapat bagi rate yang lebih baik, better deal. So dalam keadaan sekarang ni mungkin tak dapat nak beli bundle juga macam kau cakap, disebabkan cash flow yang dah mungkin menyusut. Dia punya working capital dia pun makin kurang. So at the end they could not enjoy the rate yang lebih rendah. So cost of sale dia naik, dia punya gross profit dia akan mengurang lah. So bila GP dia makin turun, capability untuk membayar dia punya fixed cost semua tu mungkin surplus yang tinggal untuk net profit dah tak banyak macam dulu. To certain extent mungkin dah jadi loss. So kat sinilah how best with the numbers yang ada, seorang business owner tu melihat balik, review balik dia punya situation untuk recalculate balik dia punya break-even sales, recalculate balik dia punya working capital and so on. Itu good. Okay, jadi rebuilding juga kalau kita tengok, kalau lah perakaunan tu mantap dan kita buat comparison dengan katalah tahun sebelum pandemic. Okey tak? Okey, katalah kita buat comparison dengan dua senario. Satu, akaun sekarang kita compare dengan akaun yang sebelum pandemic. Okey. Kita kuat kat mana, kita tak kuat kat mana. Alright. Satu lagi, kita letak tengah-tengah tu akaun yang siap masa pandemic. Okay. Walaupun pandemic, kita masih ada kekuatan kat mana. Kita ada kelemahan kat mana. Okay. Reassess balik lah. Reassess. Jadi kat situlah kita tengok bahawasanya dalam keadaan pandemik hari tu pun kita ada kuasa untuk hidup. Itu mana ada kekuatan kat situ. Dah, tapi damage tu dah ada lah. Dah. Mungkin dah tempang dah masa tu. Ya. Dah tempang. But now dah tak boleh jalan langsung. Dah duduk atas wheelchair dah. Betul tak? Tapi masih bergerak lagi walaupun atas wheelchair. Dah. Yang mana potensi untuk berjalan balik semula tu ada. Betul tak, Sam? So, saya say just now, dia bermula dengan update the current account, buat comparison between current account dengan keadaan COVID, mana ada dua set of account. Satu lagi another set adalah yang sebelum tu. Current management account lah, masuk kan? Ya. So yang sebelum COVID tu kita nak tengok that kuat kita kat situ kenapa, and why we still survive during the COVID, and why we are still survive sampai sekarang. Betul tak? Because survive pun dia ada level of survival juga. And bila kita nak rebuild a business, of course business kena ada sekarang. Betul tak? Kalau dah business tak ada sekarang, no point kita rebuild pun. Betul tak? Maksudnya kita buka company baru dan sebagainya. Okay. Tapi ada juga argument mengatakan that company yang dah tutup for the past 2 years or 1 year, dia nak rebuild balik pun boleh. Atas dasar subi-subi nak kena buat barulah. Okay. And then dia kena set orang baru, dia kena buat maybe jenama baru dan sebagainya. Tapi tak mustahil. Tak mustahil. Pasal dia berhenti dia dalam keadaan
tidak apa mudarat sangat. Okey, tapi kalau dah berhenti dalam keadaan mudarat, dah kira tak ada apa dah, ground zero kita panggil, kan? Ground zero mana kita tak boleh nak revert balik dah. So the best thing is develop a new business, new product dan sebagainya dah. Pasal semua tu dah tak ada dah. Just like tsunami lah Sam. Dah jadi rumah pun dah rata dah. Alright? Okay, jadi kita cerita tentang apa tadi? Business damage assessment ni amat penting, and dia punya practicality-nya kita akan bawa ke satu workshop, 10 to 4 punya workshop, kan? Supaya not just 45 minutes saja kita belajar, betul tak? Because 45 minutes ni tak ada apa pun, cuma just overview saja. Oh, perlunya financial damage assessment ni. Saya ingatkan buka syarikat, just buka pintu tu macam tu je. Memang boleh pun, tak ada masalah. But alangkah baiknya rumah yang kena hujan tadi, dilanda banjir tadi, dibersihkan dah untuk dapat balik apa yang kata aura baru dan sebagainya. Alright, jadi bila di workshopkan akan lebih jelas kepada business owner macam mana proses untuk kena pasti all the damages tu. Okay, damage ada beberapa faktor damage. Dia punya tier dia. Okay, ada yang damage yang dia boleh bekerja lagi. Contoh macam masih ada duit tetapi kaki tangan tak ada. Tak? Kaki tangan tak ada. So mana owner tu nak kena buat 2-3 kerja lah Sam. Betul tak? Nak kena rehire balik semua. Boleh lagi. Pasal dia ada duit lagi dan sebagainya. Ada juga yang dah tak ada duit dan office semua tak ada sebagainya. So tapi ada keupayaan, ada masih kebuatan untuk revertkan balik. Alright, jadi dalam workshop tu sebenarnya kita akan menengok balik ada certain areas. I think 4, 5, 6 area kita tengok. Contoh macam kita tengok balik on the asset and liabilities. Okay, asset liabilities. Ada ada setengah company yang ada asset. Okay, asset yang boleh dijual balik semula sebagainya, itu dipanggil pelupusan aset. Betul tak? Okay, adanya asset. And asset tu juga boleh di-refinance kan. Okay, mana we leverage on the asset yang ada tu. Not just kita carry on business kita dengan membawa asset tu ke depan. Okay, kalau asset yang boleh di-refinance kan, just refinance. Betul tak? Because kita nak bangunkan balik. Okay, it could be asset kita is a piece of land ataupun bangunan rumah kedai dan sebagainya lah. Alright, anything that boleh di-finance mula. Okay, kita juga menengok sebagai satu di sebelah liability syarikat, katalah hutang loan tak habis, boleh dibawa ke bank untuk di penstrukturan. Okay, penstrukturan dipanjangkan balik atau di refinancekan balik untuk supaya dia bersifat lean sikit. Alright, itu adalah sebahagian daripada financial damage assessment tu untuk kita buat. Jadi bila kita go through the process of identifying or comparing area-area tertentu, dan kita akan kena pasti that bahawasanya dia punya dot tu adalah benda yang bertanda merah, benda yang dah damage, kan, yang perlu dibuat sesuatu untuk kita rebuild. Contoh macam ni lah, contoh macam bila per-accountant tak mantap Sam, kita tak dapat accounting for all the accruals. Contoh kan? Contoh macam kata tadi that apa-apa jumlah yang kita tak terbayar ke belakang because of tak sempat bayar, not capable to pay tak. Contoh jelas that office rental kita yang katalah 3,000 sebulan for the past 12 months or 15 months, kita bayar separuh saja. Pasal itu je yang mampu bayar lah. Yang itu wajib dimasukkan dalam kunci kira-kira kita bahawa current liabilities. Kan? Kalau tidak, kita tak nampak. Itulah sebenarnya sebagai pada damage. Nah, damage pada syarikat kita yang kita tak mampu bayar dengan baik.
Jadi kita tengok, apa ni, kita pakai damage ke tu coach? Jumlah yang tak bayar ke? Ya, itu damage. Pasal kalau kita boleh bayar, dia tak damage. Kan? The biggest problemnya lah kita tak nak bayar. Itulah damage. Why tak boleh bayar adalah reason tertentu. Say tak cukup, tak break-even dan sebagainya. Tak? Gitu. So, untuk revert balik, dia perlukan ada elemen-elemen of kita tadi. Alright? Dan juga kita tengok apa ni? Trade creditors. Okay? Adakah bil-bil orang dengan kita tak ter-account dengan baik? Okay? Tak tutup dengan baik. Pasal kita nak revert balik tu, kita kena tahu tahap liability yang sebenar. Kita takut kita buat perancangan, tiba-tiba ada 1, 2, 3 bil yang datang balik. Okay? Yang dah apa supplier kata ada hantar 2, 3, 4 kali dah, tapi staff kita sembunyi bawah kapet. Betul tak? Yang kita sendiri pun tak tahu dan sebagainya. So dan tiba-tiba kita nak rebook dia punya cash flow balik, jumlah ni nak terbayar tak pasal-pasal. Jadi dengan mengaccountingkan semua ni banyak kita punya liability pada orang pun kita akan tahu. Right? Bagi saya knowing the amount due to people tu penting. Of course bayar tu penting. Betul tak? Bayar tu penting lah. Tapi knowing tu penting. Pasal dengan knowing tu akan buatkan kita berusaha untuk bayar. Kan? Bukannya kita nak bayar tu, kita boleh bayar yang mana ada. Tak boleh macam tu. Dia kena tengok semua sekali. Alright? Dan juga kita tengok juga dalam workshop, kita tengok on the trade debtors. Okay, jumlah sale yang kita buat tapi tak dapat collect because of dia chain reaction. Kan? Yes. Chain reaction. Orang ni hutang dah dibayar last sekali, semua orang tak boleh. Kan? Pasal dia bersifat economic cycle. Tahu tak? Okay? Kalau satu down, semua down lah. Chain reaction lah. Chain reaction. So, jadi bila sebelah trade debtors pula kita tak mantapkan, dia tak nampak lah kita punya asset. Kan? Asset jelas. Walaupun dia bersifat current asset, tapi kita kena tahu bahawasanya duit tu akan datang. Kan? Lambat cepat saja. Kan? Kalaulah kita tahu yang jumlah pun tak datang, dan kita je write off je amount tu. Jadi kita tahu jumlah hutang orang dengan kita tak boleh bayar, dan kita write off. Alright. So jadi benda-benda lain juga kita tengok macam net profit kita susut. Betul? Okay? Atau GP susut macam dia kata tadi, sebelum pandemik GP tinggi pasal kita boleh beli dengan pembekal-bekal yang senang. Okay. During pandemik, okay, kita GP kita rendah. Pasal kita tak boleh nak beli secara pukal, ataupun kita beli daripada orang yang sama, cuma yang pembekal tu pun dia pun tak boleh bagi harga yang terbaik pada kita lah. Okay. Jadi itulah antara-antara perkara-perkara besar yang kita akan tengok masa workshop yang dikatakan financial damage assessment tu. Okay, this 45 minit basically kita tak dapat untuk buat jelaskan dengan detail lah, okay, secara practical. But as I said just now, untuk rebook mana membangun semula bisnes yang ada adalah dengan financial damage assessment tu. Dia tak boleh nak just buka and forget lah apa yang lepas macam tu. Tak boleh. Tak boleh. It's just like sweeping the dirt under the carpet lah. Kan? Dirt tu ada lagi. Tapi bila kita buka carpet, banyak benda yang ada. So might as well kita restart walaupun dalam keadaan painful, tapi kita tahu keadaan syarikat kita yang mungkin ada yang menerbitkan kita hutang orang besar. Ataupun mungkin the other side that orang hutang kita yang besar. Tak apa. Itu. Pasal bila kita nak rebook tu, kita rebook dengan betul from the beginning. Because failure to ambil kesempatan untuk buat macam ni, masa rebook, dia takkan jadi dah San. Dia takkan jadi dah. Pasal hari-hari akan sibuk dengan benda lain. Kan? So, we'll be repeating the same old habit. Alright?
And kita tengok that banyak komplain-komplain yang kita dapatnya adalah because of lack of resources kan. Ya, lack of resources yang buatkan dia orang tak ada masa untuk pergi ke arah even nak buat assessment pun tak boleh. Pasal tak ada masa sangat. But business dalam keadaan semua resources memang macam tu. That's why business owner kena faham that if you business dalam keadaan SME semua resources okay? Dia tak ada luxury of bekerja dengan korporat. Bekerja dengan korporat tu tak ada kan. It means that 24 hours tu pun tolak tidur yang 5 jam saja, tolak apa, the rest basically is meant for your business. Kan? Okay? That's why kadang-kadang kita teruja kalau orang cakap that pergi office pukul 2, balik pukul 4. Okay, dahsyat betul lah. Kan? Yalah, dah staff semua dah ada. Apa business that works without you tu dengan cepat dapat dah. Saya kata terfikir kenapa jadi macam tu macam mana coach? Cepat sangat, betul tak? Dalam keadaan dia punya resourcesnya kecil ni kan, you boleh tak pergi office kan, you boleh masuk pukul 2 balik pukul 4. Kenapa? Sama maintain. Dia kata lah, saya nak pergi buat apa, staff pun ada semua saya tak tahu nak buat. Padahal banyak benda yang as a owner tu boleh buat dan kena buat. Okay, one of them-nya benda-benda macam ni lah. So okay, jadi kita dah set date Sam untuk workshop 10 to 4 punya workshop supaya lebih jelas kita buat diagnostik. And of course masa workshop kita tak guna pakai case study sendirilah pasal dia bersikap private confidential kan, okay? Kita akan guna pakai case study yang generic, okay? Supaya pengetahuan tu akan dapat. And when you go back to you punya own organisation, you dah tahu dah nak petik kat mana. Betul tak Sam? Kan? Just balik plug and play aja. Okay, cuma nombor-nombor tu tak betul lah pasal belajar dalam kelas dan workshop kita guna pakai either fictitious punya company ataupun company betul tapi tak diisytiharkan, tak disclose nama dia macam tu kan. Kadang-kadang kita belajar dalam keadaan dummy business ni, dia tak beri satu perasaan yang jelas pasal syarikat tu direka cipta. Betul tak Sam? Syarikat cuma direka cipta. Tapi kalau syarikat dia tak match dengan dia punya own business tu. Kalau syarikat sebenar, kita dapat rasakan ini the real problem ni. The real problem di dalam business sekian-sekian. Dan kita dapat rasakan sebenarnya kalau business ni inilah masalah dia. Betul tak? Akan beri satu impact pada kita balik. Okay, date dia bila Sam? Okay, untuk yang mana audiens yang baru masuk, okay? Kalau tak salah kita set 21st October. Okay? 21st October. For now kita set for 21st October. 10 pagi sampai 4 petang. Kita tak panggil full day workshop kan. Kita suka panggil 10 to 4 workshop kan. It's not a full day, it's not a half day. Betul tak? It's a 10 to 4 PM workshop kan. So with that amount tu, with that quantity of amount tu, 10 to 4, tolak break sejam, we have about 4, 6, 5 jam. Betul? 5 jam. Tolak line. I think break apa semua. We should be able to come up with all the big areas or damages dah. Kalau rumahnya apa dia? Pintu dah hancur, pipe sumbat kan. Clearkan yang tu dulu, benda-benda besar. Boleh kata rumah tu tak nak duduk dah lah, betul tak? Terpaksa kena buat ni semua supaya rumah tu boleh duduk balik. And saya suka nasihat bahawasanya ambillah kesempatan Oktober, November, December, quarter 4 2021 ni sebagai 3 bulan, memang 3 bulan terakhir untuk tahun ni, but jadikan 3 bulan ni sebagai satu era baru dalam bisnes you. Era baru dalam bisnes, preparation for new business new way of doing thing untuk 2022 first quarter 2022. Alright. Okay Sam, saya nak tanya lagi lah okay.
Apa yang orang kata kadang-kadang orang confused, adakah funding requirement tu sebahagian daripada damage juga? What do you think? Funding requirement, okay. Ya. Sebelum tu Coach, saya nak pick up, saya nak patah balik sikit apa yang Coach mention tadi pasal trade data, trade creditors tadi kan. Antara perkara yang kita kita jalankan during this period of pandemic bersama dengan some of our clients adalah kita bantu dia dari segi update kan all the trade data, trade creditors tu. So kita nak tengok how far the actual numbers tu berapa sebenarnya. Pasal sebelum ni this is real case tadi yang kita punya klien lah. Of course kita tak boleh nak mention nama. They because of the practice dalam company tu tidak mengamalkan satu, dia buat financial report. Cuma tak dibersihkan. Report yang ada tu daripada sistem print out, just terus bentang kepada pihak pengurusan. Pihak pengurusan pun tak dapat nak baca dengan nombor-nombor yang tak betul tu. Nombor tak betul tu dia dah mix up. So menyebabkan pihak pengurusan, menyebabkan director tu rasa macam tercekik lah. Because of too many information yang dia tak boleh nak rely despite of report tu. Macam kita cakap tadi lah, report updated setiap 7 hari bulan keluar, tapi report tu dia tak boleh percaya. Reliability of the report tu tak boleh nak percaya. Tapi knowing that account tu tak boleh percaya, he just keep on repeating je every month pun, print je, tapi tak boleh percaya pasal bos minta, so staff print saja. Ini kaki tangan yang buat. Saya yang menurut perintah, betul lah tu. Okay. Tapi tak boleh nak kata juga pasal staff ni is not well trained dalam bidang finance, account. Dia just buat apa yang boleh je. Dia buat apa yang terbaik yang dirasakan. This will help the company. I believe the staff tu sendiri pun nak provide the best kepada dia punya pihak pengurusan. Cuma both sama ada staff ataupun director tadi, pengurusan tadi, tak tahu macam mana nak tackle out this issue because terlalu banyak information yang saya boleh kata rubbish lah, sampah yang dah bercampur dengan benda-benda baik ini. So what we did during this advisory session dengan dia adalah clear out walaupun you dah ada tu, disebabkan dia nak ubah sistem tu perlukan reset balik setting tu mungkin ambil masa. So apa yang dia buat adalah, despite of you punya report macam tu, your system tadi you have satu guna spreadsheet pun tak apa, download, clear out, then boleh dapat nombor yang sebenar. Pasal dalam tu kalau harap kepada computerized system tadi, memang report tu tak betul. So kita clear out, barulah owner tu sendiri, I believe kat situ ada miscommunication juga, yang information staff tak tahu. So dia pun buat kerja setakat apa yang dia buat lah. So bila dah clearkan yang mana sebenarnya apa yang dah boleh kira sebagai ini dah bad debt ni, so diasingkan. Yang mana yang current, so kita boleh betul-betul follow up payment and so on, collection and so on. So itu pun owner, the business owner tu pun dah rasa macam lega lah. Rupanya yang cash flow kita rendah ni, salah satu dia adalah tak ada dia buat follow up untuk collection. So staff pun tak di train dengan betul ke, so dia pun tak tahu. So itu on the trade data creditors. Bila dia pun tak tahu berapa jumlah dia berhutang dengan orang yang sebenar. Yang ni jumlah ni dah bayar, tapi staff tak tahu kata dah bayar. So at the end ada lagi dalam sistem, ada lagi dalam report. So ini satu perkara lah. Kedua tadi saya nak jawab kepada coach punya soalan.
on the funding requirement ni, adakah satu yang dikira penting, adakah satu yang dikira sebagai as part of the rebuild process. Of course, macam yang kita maklum, bila dah kita kata tsunami pandemik ni, COVID ni dia dah sapu habis, whatever yang mungkin sebelum ni dia punya asset, dia punya expected revenue every month semua dah berubah. So at the end, in order untuk dia build up adalah mungkin juga yang dulu ada allocation diasingkan untuk working capital dah hilang. Dulu ada diasingkan satu jumlah standby contingency punya fund pun mungkin dah hilang dah. So by now the business owner should buat satu reassessment untuk mengenal pasti berapa jumlah dana yang diperlukan. So dana ni termasuklah sama ada mungkin dia pun owner keluarkan dia punya own saving dulu ke, yang tahun sebelum ni dah profitable besar kan, dia dah collect, mungkin juga kat situ tengok balik adakah boleh invite new investor, mungkin boleh bentangkan kepada bank ke financial institution untuk dapatkan funding. Pasal at the end kalau dia bergerak dalam keadaan yang sama because of fund working capital dia kecil, because of the capital yang ada dalam company pun yang kecil, at the end dia tak dapat, dia punya recovery itu akan jadi lambat Gus. So ibarat macam tak cukup dos lah. So kalau dia ada satu dos tak boleh nak pergi jauh. Itu kan ada 2 dos lah. Dia cukup 2 dos. Mungkin nak kena pakai booster pula. Booster pula. Jadi untuk yang syarikat-syarikat yang bernasib baik adanya credit line, adanya OD kan, tapi dah terpakai, fully exhausted during the pandemic dah. Itu lagi kritikal untuk menengok balik tahap tu, pasal memang dia dah beri damage dah pada syarikat, betul tak? Because OD walaupun you boleh bayar sikit tapi dia punya interest yang tinggi tak? So in a way dia pun bersifat damage pada syarikat. So ada yang syarikat langsung tak ada financial facility lagi teruk lah, betul tak? Right? So basically that workshop, financial damage assessment workshop tu 10 to 4 amat penting, not just tahu apa damage, tapi I believe that it is a transfer of knowledge daripada IB Malaysia kepada business owner yang mungkin dah bersifat nakkan cara kerja baru lepas 18-19 months pandemic. Mungkin inilah masa sesuai untuk bertukar cara bekerja daripada old style kepada new style. Alright? And this the benefit of this financial damage assessment workshop juga, nombor 3-nya adalah memberi gambaran yang jelas that how much funding diperlukan untuk syarikat you, macam ada working capital punya funding ataupun capital injection. Capital injection untuk untuk membangunkan balik. Ada kata ada juga yang tak memerlukan capital injection tapi memerlukan working capital pasal untuk membeli cost material. Jadi dua-dua tu amat penting dalam bisnes, either one ataupun both of them. So from this damage assessment workshop ni lah akan keluar satu jawapan balik, not just damages tu, but satu amount berapa nak ni, macam saya kata tadi, nak pergi pitching ke, nak pergi jumpa investor baru, nak jumpa equity financer, yang sekarang ni dilihat sebagai satu option keuangan, option pembiayaan baru dalam market apart from bank dan sebagainya. Itu adalah satu benda yang boleh di-explore. Jadi take this 3 month opportunity untuk membersih, untuk melihat sebagai walaupun damage tapi dia bersifat sebagai satu benda yang bagus bagi kita, because kalau kita nak buat customer service punya announcement
Kita duk fikir satu hari, kita nak improve kat mana Cik Sam lah. The most and easiestnya adalah dengan ambil borang komplain. Itu je. Yeah. But the biggest problemnya adalah borang komplain kita kata-kata kita tak ada. Kita tak sediakan. Semua komplain duduk dalam kepala saya. Dalam kepala. Kan? Itu yang kita sempat ingat. Yang staff kita lagi tak banyak. Sebenarnya tak dibuku dengan betul. That's why susah bagi syarikat nak buat improvement pasal dia mikir tak ada dokumen kan. Dia fikir benda yang tak ada dokumen. That's why the most easiestnya adalah dengan ada complaint form. Complaint form dalam bentuk email dan sebagainya, because dekat itu straight ambil improve, kan. Kadang-kadang banyak syarikat yang bawa pergi ke mana Sam? 3 hari 2 malam pergi buat brainstorming. Bukan team building. Business planning lah. Brainstorming of how to improve 20, 22, 23 dan sebagainya dah. Tapi dia pergi cuma memikir. Terus memikir tanpa ada satu history record. Kan patutnya pergi kat sana kita tak perlu fikir banyak pun. Betul tak? Pasal history record ni yang dicatatkan ni dah more than enough untuk dipikir balik semula. So kadang-kadang masa saya kerja dulu pun kadang-kadang it waste a lot of time untuk kita pergi memikir benda baru. Sedangkan benda lama tu ada balik, cuma tak direkodkan. Cuma pergi sana patutnya just highlightkan all this complaint masih ada despite business 10 tahun. Benda tu lah kena fikir untuk di-enhancekan dah for the next 2-3 years tanpa ada kena buat brainstorming dan sebagainya. Betul So basically itu adalah benda yang ni. So we look forward Sam, we look forward for usahawan, semua business owners, and the beauty part of ABA punya workshop biasa kita tak buat ramai. Kita tak buat banyak company. Kita buat pun 6, 7, 8, 9 company because kita bawa model kefahaman, bukannya ramai orang. Engagement, interaktif tu. Engagement tu penting, interaktif tu penting. Okay, walaupun dia bersifat sebagai jumlah case study, tapi case study yang real, senang nak faham, kan? Okay, jadi we look forward for the registration. Cuma tempat kita tak set lagi, tapi insyaAllah 24 Oktober. 21 Oktober, and we look forward dengan 5 company pun kita akan buat because 5 company is just nice untuk kita ada high interaction dah macam mana pun. Because 10 to 4 basically tak lama pun, tolak sejam, semayang, solat, makan semua dah. Kita ada 5 jam. So 5 jam tu untuk crafting out all the dot merah tu, kan, boleh katakan all the red area tu, kadang-kadang takut tak cukup 5 jam, betul tak? But of course kita akan pergi perkara-perkara yang besar dulu, kan, but because most importantly adalah untuk kena pasti apa yang funding requirement yang kita perlukan yang ada dalam part 2 part 2 yang kita akan buat pada berapa Sam? 16 Oktober. 16. 16 Oktober. So we look forward for the part 2, okay, this financial literacy on the 16 Oktober Sam, 15 Friday. On the 15th Friday pukul 9:30 malam, okay, on the financial requirement assessment. Mana kita buat assessment lagi sekali berapa jumlah yang diperlukan, okay, untuk buat capital injection ke ataupun buat capital cost of sales ataupun working capital injection dan sebagainya dah. Okay, but very importantly is masuk ke workshop yang pertama dulu dah untuk melihat damages tu. Okay, so basically if you set you punya learning progress dengan ABA for the next 3 months, you just need to masuk 3 workshop cukup dah, Oktober, November, Disember, untuk memperlihatkan satu business planning yang mantap untuk 2022.
of course business planning ini tak dilihat sebagai a full-fledged business planning, tapi business planning yang lebih orang kata more on the numeric, nombor-nombor yang sebenar, yang lebih meyakinkan daripada penceritaan. Daripada vision-mission yang kita ada cerita-cerita macam tu, because kata-kata vision-mission tu tak bawa ke mana unless and until all the damages ni kita kena pasti. Alright, Sam? So thank you very much for today. Kita pun sebelum kita conclude kita punya sesi hari ni, ada dua announcement yang saya nak masukkan dulu. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, tadi Coach Shastri ada bercakap dari segi antara available funding yang ada di market sekarang ni adalah equity crowdfunding. So untuk makluman semua, hari Rabu depan dalam slot Sembang Niaga, ABA akan bersama dengan one of the director untuk this ECF platform. So kita menyebut crowdfunding platform. Ya, kita menyebut ATA Plus, ATA Plus sebagai tetamu kita dalam slot Sembang Niaga. So dekat situ nanti tuan-tuan puan sekiranya dapat join sekali dalam kita punya program, ambil peluang nak bertanya ke, nak kenal lagi apa yang manfaat ataupun apa yang boleh di-leveragekan dengan equity crowdfunding tu. So kita menjemput Miss Elaine Lokman sendiri, director and also co-founder of ATA Plus untuk explain dalam that session. So that is one. Kedua adalah kalau tuan-tuan puan tengok dekat kita punya broadcast ni, dekat bawah tu saya ada berkongsi free 45 minute business review. So ambil peluang daftar untuk this 45 minute business review. Tuan-tuan puan boleh berbincang dengan whatever area that you want to discuss, focusing kepada action plan for next 90 days ni, action plan-nya. And of course dalam this bit.ly link yang kita bagi ni, bit.ly/ABA BR 2021, tuan-tuan puan sebenarnya ada dua pilihan. Sama ada nak take up this free punya program, ataupun if you need more time untuk discuss dengan kita, there's another option yang saya kira sebagai affordable with 2 hours dapat bincang dengan tim ABA untuk lebih jelas pandangan ataupun input daripada third party bila tuan-tuan puan berkongsi issues, challenges dalam business tu. Ataupun percuma 45 minutes. Yes, so optionnya ada dua option. Boleh pilih yang 45 minit, ataupun kalau nak lebih mendalam lebih lama, that's more, it's a affordable punya session pun. So one-on-one punya session. Alright. So okay, over to you back, Coach. Okay, thank you very much Sam for your time today. Dan untuk audience di luar sana yang mana tak sempat, okay, please revisit balik kita punya video dekat FB page ABA Malaysia, okay. And ada beberapa video kat situ because we did financial literacy series for the past 2-3 months. We did a planning series, okay, oleh Sam sendiri, dan juga Sembang Niaga for the past 8 or 9 series, right? Jadi kat situ saja sebenarnya banyak tips on the business redevelopment, attitude, behavior, okay. Apa kata perkara yang baik, dan perkongsian daripada business owner yang masih di tahap berbisnes sampai sekarang, Sam, okay. Despite COVID yang dah melanda kita for the past 18-19 months, okay. And which I would say that they are very strong and orang kata berkuasa tinggi. Kan? Alright. So okay, saya akan tertanya kerana dapat meluangkan masa today, and thank you very much. I look forward for the 15 October pukul 9 malam, part 2 on the financial requirement assessment,
And we look forward for the workshop, 10 to 4 workshop, which is on the 21st October on the financial damage assistance. So more information will be given out regarding the workshop tu supaya anda semua boleh terus follow kita punya FB. Follow FB Sam Hafizan pun boleh, follow FB Asyid Yusof pun boleh, atau follow FB ABM Malaysia pun boleh kan. All the information semua ada kat situ. Tak mungkin tercicir kan unless tak masuk. Unless tak masuk baca. So okay, thank you very much once again. Thank you very much semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.